Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab 10 prinsip untuk keselamatan manusia di hari akhirat. Jadi pada malam ini kita masih lagi membicarakan prinsip yang kedua, iaitu ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai peringatan bahawa sunnah yang dimaksudkan di sini adalah cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Yang lebih khususnya dari sudut ibadat, itu betul-betul kena tepat seperti mana Nabi SAW buat. Kalau yang lain itu mungkin ada perbezaan-perbezaan mengikut situasi, zaman dan sebagainya. Tapi kalau dari sudut ibadat, dia kena serupa, dia kena sama, tak boleh berbeza kalau dari sudut ibadat. Baik, sebagai sambungan pada malam ini, muka surat 39. Kalau Arab dia lah, kalau terjemah itu sebelah muka surat 40 tu. Sesiapa, ana baca terjemah itulah. Sesiapa yang amalan-amalannya tidak mengikut petunjuk Nabi, maka dia sebenarnya jauh daripada mendapat keselamatan di hari akhirat. Tu ana guna bahasa mudahlah tu. Sesiapa yang mana kehidupan dia di muka dunia ni tidak mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan jauh daripada keselamatan di hari akhirat. Dan amalan-amalan dia yang dia buat, amalan-amalan yang ia lakukan semasa hidup di dunia, akan ditolak, tidak diterima. Walaupun banyak dia buat, kalau amalan dia itu tidak selaras dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takut tambah ajaran Nabi. Bukan dia tak buat, cuma dia modify. Sama ada dia buang sebahagian ataupun dia tambah di atas yang sedia ada. Itu semua termasuk dalam perkara yang diharamkan. Tak boleh lah. Maka amalan-amalan yang diterima, yang mana pengamalnya akan berjaya di hari akhirat, ialah yang selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selaras dengan sunnah Nabi yang mulia. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang beramal dengan amalan yang bukan dari urusan kami. Mana hak dia amal tu, ni maksudnya amal lah. Maknanya ibadat, zikir ke, doa ke, selawat ke, baca Quran ke, nikah anak ke, semua tu ibadat, tahnik ke, tak kira. Hak ada, hak jelas daripada Nabi buat. Tiba-tiba dia ubah iaitu. Ubah tu sama ada buang atau tambah, maka dia tertolak. Jangan ubahlah tu. Yang mana minggu lepas ana sebut contohnya hak tahnik. Ingat tahnik tu kan? Contoh mudahlah tu, hak tu ana ada sendirilah. Tahnik ni kita panggil belah mulut tu tak? Belah mulut tu kan? Tu. Jadi lagu mana Nabi buat kena tahulah. Kan ana sebut tu pengalaman tu ni, dia bangun dia akak anak tu tak? Lepas tu dia aruk mesti pakat gosok kepala, lepas tu selawat. Tu memang tak ada Nabi buat. Lepas tu masalah kita nak buat tu hal lain. Cuma kita nak sebut di sininya sudah berlaku pelanggaran di situ. Apatah lagi tu email tu dia kata kepada budak mata pun tak buka lagi tu. Dia kata kalau jumpa pak cik mek tegarlah, dia kata nak. Kalau orang dengar ke lucu apa tu. Budak lingo dengar ke tak tahu lagi tu tak. Jadi perkara-perkara gitu hadirat. Kalau kita anggap Nabi buat gitu, lucu Nabi. Iya kan Nabi buat gitu. Ada ke maklumat dalam hadis? Tak ada. Tahnik tu ada, sunnah Nabi buat.
Benda-benda gitu ya hadirat. Kita kata benda tu tak besar. Lah tak besar tu jangan dibesarlah. Buat setakat Nabi sudah. Benda-benda gitu ya sebenarnya. Jadi kalau kita nak ikut Nabi, ikut sengerti. Biar betul. Mana kena tahu A to Z. Orang tak pertikan niat kita. Hak tu kita bincang sini. Hak ni hak tu lah. Jangan ubah. Kalau kita nak ubah hak lain tu tak apa. Kan saya sebut dah dalam sesi lepas bahawa agama Islam lah agama yang paling meraihkan kehendak manusia. Agama Islam lah agama yang paling memberi kebebasan kepada penganutnya. Kalau bak dunia, bak pakaian, bak kereta, bak rumah, buat nak buat lagu mana tak ada masalah. Buat atas pokoknya boleh. Kalau rasa selamat lah. Kalau boleh dipastikan selamat. Kalau tak selamat tak boleh, haram juga. Tak ada sebebas tu. Pakaian nak pakai lagu mana tak apa. Kita boleh pakai pakaian bangsa mana pun asalkan bukan pakaian agama. Tak ada hadirat sebebas tu agama kita. Cuma ada tempat-tempat tertentu dengan maksud nak mengekalkan keaslian ajar agama. Hak ni jangan ubah. Hak ni kamu ittiba, ikut saja Nabi kamu buat. Tak usah mikir. Kalau kamu nak fikir, nak tunjuk nilai, inovasi, kreativiti kamu dalam bab-bab lain. Kamu rekalah alat-alat moden yang boleh memberi manfaat pada manusia. Kamu akan dapat dunia. Kamu akan dapat pahala. Sampai kiamat akan dapat pahala. Kalau orang manfaat ciptaan kamu. Hak tu gunalah akalnya semaksimal mungkin. Tak apa tu. Tak ada agama lain selain pada agama Islam. Gitu. Tak ada. Ni hebat. Maknanya kalau dalam bab ibadat ni, ibadat khusus, kita kena belajar. Nak tahu Nabi buat lagu ni, biar tepat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu, ibadatlah kamu. Supaya seperti kamu tengok aku buat. Seolah-olah begitu. Kita ni hadirat, walaupun kita tak ada dah jarak antara kita dengan Nabi 1400 tahun lebih, tetapi ibadat yang kita buat tu seolah-olah supaya kita tengok. Apa tu? Jelasnya. Nabi pun sebut, aku tinggal kepada kamu satu cara hidup agama. Perai dia malam seposian. Malam dia tu seposian hari tu kan. Jelas. Tak jelas mana semaya 5 kali sehari. Hadis beratus-ratus. Bak wuduk saja di bawah bak taharah 200 lebih hadis. Benda-benda gitu kita kena tahulah. Baik, cuba kita tengok lagi. Sesiapa yang meminta, yakni doa untuk dapat keselamatan di hari akhirat, maka dia mestilah mengikut sunnah. Menjadikannya sebagai mengikut sunnah tu dia kena jadikan sebagai tabiat dia. Tu ada kita belajar tu. Misalnya kita nak turun daripada rumah. Nabi baca gapo? Nabi buat lagu mana? Bila kita nak naik kenderaan, Nabi ada kenderaan juga. Nabi buat macam mana? Itulah orang panggil sunnah. Naik kenderaan ni semua naik. Orang tidak Islam naik. Orang tak ada agama pun naik kenderaan. Cumanya untuk supaya kita boleh tukar hak kebiasaan jadi ibadat. Situ kita boleh urus lagi. Maknanya baca subhanallazi sakhkhara hadza. Kau ikutlah. Bukan hak tu saja, ada lagi doa lain. Hak tu ayat Quran. Itu yang dimaksudkan di sini. Sebabnya, anda tengok runsing jugalah. Ya, sebab setengah-setengah kita ni umur pun kira spare tu, setengah-setengah tu. Kena bercakap berterus terang. Bayangkanlah hadirat tu. Anda tengok dalam internet. Ada orang dia masuk jenazah dalam kubur tu, dia best supaya nak semayang. Allahu Akbar. Habis apa ji? Siapa la ilaha illallah. Baik, ada kisah hadis Nabi buat gitu? Ada. Bapa buat tu apa? Siapa dia suruh? Sedangkan situ ibadat tu. Nyazar supaya masuk waktu sembahyang. Saya tengok sendiri tu. Saya kata ni bahaya lagu ni. Sedangkan sahabat Nabi sikit saja ubah. Tak semari dia masjid. Kecuali orang tu dikeluarkan daripada masjid. Benda-benda gitu saja. Kena tegah benda-benda lagu tu. Sebab hal ni agama. Bila orang tanya dia, apa azal? Mana Nabi buat? Ikut saya sebab ni jenazah ayah saya. Dia kata begitu. Tak boleh dalam agama tak boleh gitu. Sebab kita nak berkat, nak pahala. Jadi kalau kita menyelisihi ajaran Nabi kita, sikit ya beza. Dalam keadaan kita tahu jelas Nabi buat gini. Menyebabkan kita berdosa, tak boleh pahala, tak selamat hari akhirat. Sebab tu dia sebut tu prinsip. Ni kubur tu kenali. Kubur tu kenali, kita sedar ke tidak? Lah ni ada orang hidup mengatik pukul 2 pagi. Ada ni, ada. Orang rekod.
atas pada saya. Darah bunyi hadirat. Allah, dengar tik kutuk Nali. Pukul 2 pagi. Sampai pukul 3 pagi. Orang kalau kata 2 kali sebulan dia pergi. 2018. Cuma selepas PKP ni, nampaknya kau kuat. Saya duduk dengar, bunyi pelik. Darah pula tu. Yang mana orang sekitar tu kata duduk rumah kita dengar. Pukul 2 pagi. Duduk di kubur Tok Kenali. Mari daripada Kedah pun ada. Dia gini, dia 2 kumpulan. Kerana tempat tu sepik. Dia buat pukul 2, pukul 3. Lepas tu grup keluar masuk pula. Dia pernah masuk tak muat. Ramai juga lah. Mana orang situ kata, saya pergi interview, pergi tanya. Kita nak ambil maklumat tu. Sehingga dia sebut, dia kata lebih kurang 15 orang lah. Satu kumpulan masuk. Ni dia tunggu tawakah luar ni. Luar tu masuk tu pula. Jadi dia rekod. Bukan ada bentuk video, ada bentuk MP3 lah kita kata. Suara. Darah pun ni. Pukul 2 pagi. Kubur, bukan masjid. Dia tak kena fikir sedikit lah. Sebab perkara ni dia tak boleh lelak. Kalau kita lelak, masyarakat lelak, dia jadi gitu lah. Bapa tak buat kubur lain sebab dia anggap kubur wali. Ada akidah di situ tu. Bahaya tu. Bahaya tu kan. Baik. Berpegang kepada jalan Nabi. Ini cara hidup Nabi. Berwaspada dengan perkara baru dalam agama. Perkara baru di mana perkara yang berkait dengan ibadat yang diada-adakan. Zaman Nabi tak ada. Sebab tu Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i ada tulis risalah dia. Ibadat ni yang ada zaman Nabi, semua tu yang kena ada zaman kita. Kalau buat ibadat. Makna kalau zaman Nabi tak ada ibadat, zaman kita pun dia tak boleh ada. Kalau buat ibadat. Semaya sunat. Sebanyak mana ada zaman Nabi, sebanyak tu yang kena ada zaman kita. Tu Imam Syafi'i buat kenyataan. Hadirat tahu ke tidak? Di negara jiran kita ni, semaya sunat sampai 150. Setengah ni buku ada dengan saya. Sampai lepas kencing pun ada. Dia panggil salatu sunnatil bauli. Salat sunat kencing. Salat nak jumpa ibu bapa. Ada salat khusus dengan kaifiat khusus. Kira lah 150. Cuba kira malik. Hak semaya sunat Nabi ajar ada berapa? Boleh bilang jari. Tak habis pun 10 jari. Tapi buat apa ya tu? Sampai 150 tu. Mari mana? Siapa dia buat tu? Dah jadi amalan. Jadi amalan setengah masyarakat. Kalau mari tempat kita hak tu di hadrat. Hak ada ni pun tak buat lagi. Cuba bayar kan? Jangan main-main ke ni? Jangan main-main. Hak peliknya saya baca. Pelik ni ayat benda pelik ni. Oleh kerana saya bimbang sangat takut masyarakat kita amal. Kita pun buatlah kuliah secara online. Buat dalam bilik saya. Sampai 52 semaya. Buat secara online. Buat pendedahan lah. Di rumah saya. Diskap. Tak boleh. Tak benar baca kitab tu. Tak boleh tu. Hak tak benar tu siapa? Saya tak rayak fikir diri lah tu. Padahal buat dalam bilik saya. Maru. Teruk hati-hati. Semaya hajat. Siapa lapar rekaat. Semaya hajat. 4 jenis semaya hajat. Ada. Nak pilih nak mana. Macam-macam. Semaya sunat khusus supaya boleh jumpa ibu bapa. Semaya sunat khusus nak melihat wajah Allah. Macam-macam ada. Mari mana saja. Dah waktu tu, yang bui buku tu pada saya, dia kata, tolonglah dedahkan kepada masyarakat takut kena penyakit tempat kita. Sebab tak jauh mari tu. Kalau teket pak tu ya, nak sampai sini. Mana di tempat dia tu diamalkan secara meluas. Cuba bayangkan. Lepas tu ada solat khusus dengan cara kena baca ayat ni, kena baca dengan khusus. Bila ngapa Quran, kena amal salat tu. Supaya tidak lupa. Tak tahu mari mana. Bila siapa hak situ ada seorang pengusaha pusat tahfiz telefon. Dia kata, salah kau dia. Puak kita duk amal lama dah tempat pusat tahfiz kita. Kata kena semak dulu, sabit ke tidak dalam hadis. Sahabut tak ada hadis. Bayar ke? Benda-benda lagu tu kita bimbang tu 150. Bukan main-main. Tu kita bimbang. Bimbang tu tak kena lagi, tak apalah. Baik. Dan perubahan sunnah. Maknanya kena berhati-hati dengan perkara-perkara baru dalam bab ibadat. Dan perubahan sunnah kepada penutup segala Rasul Allah.
penutup ni maksudnya Nabi akhir zaman ni, Nabi Muhammad lah. Jadi hak sunnah Nabi tu sudah jelas dah. Bila turun ayat al-yauma akmaltu lakum tu, ayat tu sebenarnya mengisyaratkan bahawa agama Islam yang Nabi bawa ni sudah cukup lengkap untuk selamat hari akhirat. Dan Allah tarik Nabi, Allah matikan Nabi, itu sebagai isyarat bahawa generasi yang dibentuk oleh Nabi selama 23 tahun tu sudah mendapat redha Allah dan sudah Allah iktiraf. Mereka ni akan bawa agama dengan penuh amanah ke seluruh dunia. Sebab Nabi tak sempat bawa agama ke seluruh dunia. Yang menjadi gala-ganti Nabi membawa risalah tauhid ni, sahabat-sahabat tu lah. Dan selepas tu para tabi'in, ulama-ulama sampai zaman kita. Sebab tu dalam satu-satu zaman, ulama beribu-ribu. Kalau ada orang ni tersalah, orang lain betul. Tu sifat agama Nabi. Agama yang dibawa oleh Nabi. Sebab tu dia tidak rasa secara keseluruhan. Itu hikmah dia. Ianya berdasarkan nasihat Nabi SAW kepada umatnya ketika baginda berkhutbah memberi amaran kepada mereka tentang perkara baru, yakni bid'ah, dan mendorong mereka untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Baginda bersabda kepada mereka, sesungguhnya ucapan terbaik adalah kitab Allah. Hak terbaik, ucapan terbaik adalah Al-Quran. Petunjuk terbaik adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Perkara yang paling buruk adalah perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Ni hak bab ibadat ni. Dan setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah kesesatan. Misalnya kita mari contoh, saya ambil contoh mudah. Misalnya kita masuk dalam masjid, enggak kita mari sebuah kereta, kita pun sembahyang tahiyatul masjid berjemaah. Boleh ke tak? Salat tahiyatul masjid berjemaah boleh ke tidak? Enggak sembahyang sunat ada, ke jemaah ada sembahyang sunat jemaah. Tahajud jemaah. Kita kata tak boleh. Apa tak boleh? Mungkin Nabi tak buat. Ilahnya orang buat sembahyang duha berjemaah. Adakah? Adakah satu contoh sahabat Nabi sembahyang duha berjemaah? Ada. Nabi kau sendiri ke? Ada. Tabi'in selepas tu zaman Imam Syafi'i, tu zaman ke masa ada. Bahkan Imam Nawawi kata tak betul, tak boleh. Tak ada sunnah. Tapi orang kita buat. Bapa gitu. Tu benar-benar gitu. Ya kita kena tengok. Jadi sudah berlaku perubahan kalau begitu. Sedangkan kalau solat sunat berjemaah tu ada dia tarawih. Hak tu jelasnya. Enggak boleh lagi. Tahajud tu pun Nabi tidak buat sama, sahabat tak buat sama, ada ketika-ketika ya. Benar-benar gitulah hati-hati yang kita maksudkan di sini. Sebab apa tu bimbang takut tak serupa? Sebab kalau tak serupa ni Tuhan tak terima. Sia-sia umur, sia masa kita, sia segala-gala. Lepas tu hak berat lagi benda ni dia dosa. Dia boleh dosa. Bukan sekadar tak boleh pahala, dia berdosa. Tu khilaf. Tu khilaf ulama. Tak apa tu lapar, tu boleh belaka bagi saya. Walaupun saya pergi 20 lebih kuat. Tapi hak lapar kurang, mak ulama. Mazhab tu bukan sekadar kecil-kecil, tak ada masalah tu. Asalkan buat je. Tak apa tu. Kita tahu dah jelas, dah khilaf dulu khilaf dah tu. Buat nak buat berapa pun. Tak saya buat tak apa. Mungkin dia bukan wajib, tapi gak rugi seumur hidup tak buat kan. Mungkin hak tu bulan Ramadan ada tarawih ni. Kalau kita boleh buat lapar, buat lapar. Sebab tu setengah-setengah ulama kalau buat lapar, panjanglah baca Al-Quran tu. Sebab ada yang buat lapar, 4 rakaat, semua surat. Pukul berapa siap? 4 rakaat maknanya mungkin lapar. 4 rakaat, semua surat. Mana 2 muka surat? Mana 8 rakaat? Pukul berapa sudah? Sebenarnya suku sudah ada. Kita tak perlu lagi. Dia siap dah. Tak kena lagi tu. Hak kata buat lapar pun disupannya. Kalau kita baca dalam sejarah, ada hak buat lapar ni kadang-kadang baca 1 rakaat tu 5-6 muka surat. Tapi hak tu tak apa sebab dia bukan ada ketetapan khusus. Nak baca berapa pun boleh ikut. Asalkan buat. Asal tu tak timbul isu sebenarnya. Cuma kalau tanya Ana, kalau kita boleh buat 20, buatlah. Bagi Ana lebih kuat hak 20 tu. Tapi setengah orang lain kata, dak lapar tu tak apalah khilaf. Kita terimalah tu. Seperti mana kawan lain pun khilaf. Tak ada masalah tu. Cuma Ana nak sebutnya mana jemaah. Lepas tu jemaah Nabi buat berapa kali ya tarawih jemaah ni.
Tapi tak apa sahabat buat. Ada dalil tu. Tak apalah tu. Nasar tu tak jadi isu. Jadi pentingnya kita buat biar tepat. Nabi buat macam mana. Bapanya bimbang kita. Buat tugas di dunia habis homo buat. Tiba-tiba siapa hari akhirat. Cek di mahkamah Allah. Dia ibadat kita ni tujuan disemak, dihisap di mahkamah Allah. Dia kira tu. Maksudnya kira tu gini. Orang panggil muah. Hisap amalan tu maksud apa dia? Hisap amalan dia. Hisap ni maknanya Allah nak ukur. Hak kita buat serupa ke dengan Nabi dia. Hak dia kira ke muka dia. Kalau tak serupa, Allah kira tak jadi. Tak boleh pahala. Nanya kita hari tu. Nanya kita. Mana contoh kita baca Quran. Serupa ke duk kena cara baca Quran hak Nabi hak di atas. Sebab hak tu model dia ni. Mana kalau kita ikut Nabi dia pun suka kita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Makna penanda aras untuk dapat cinta Allah adalah ikut cara hidup Rasul dia di atas muka dunia. Jadi hisap-hisap tu maknanya nak tengok serupa ke ibadat yang kamu buat dengan hak Nabi hak aku atas tu. Serupa ke tidak? Itulah orang panggil ittiba. Penting hadirat ittiba ni. Ni kita bincang ni masa depan kita. Hak kita bincang ni masa depan kita. Sebab kita duduk di dunia, kita sedang berjalan nak pergi ke kehidupan yang kekal abadi tu. Kena pasti molek dah. Anak umur 50 dah ni. Dah setengah hadirat ni. Tidak tua, cuma lama sikit pada anak ya. Kena berhati-hati. Lah ni tak sebut tua dia marah. Kena beringat dia agak. Baik, cuba kita tengok lagi. Baik. Baginda menceritakan bahawa sesiapa yang menjaga sunnah baginda, maka dia akan datang ke telaga baginda yang mulia di hari kiamat dan minum air daripada kolam Nabi. Sebab dalam hadis banyak orang yang tidak ikut sunnah sebelum bicara lagi. Sebelum bicara di mahkamah Allah lagi. Nak pergi minum air, malaikat tak benar. Itu sudah ada dah isyarat. Kamu ni orang yang tidak dibenarkan, makna orang itu tidak ikut sunnah Nabi. Enggak sumber air hanya telaga Nabi itu saja. Kolam itu saja. Tak ada sumber lain. Tu. Hak tu pun tak boleh nak minum dah. Tak masuk mahkamah lagi tu. Adapun orang yang menukar sunnahnya, tukar dan ganti dengan amalan lain yang disebut oleh Nabi sebagai bid'ah. Hadirat jangan rasa allergic dengan kalimah bid'ah. Sebab hal ni kalimah Nabi sebut. Kalau Nabi tak sebut, kita pun tak tahu nak sebut. Maka sesungguhnya dia akan dihalau oleh para malaikat. Dan dia akan dijauhkan daripada satu-satunya sumber air. Iaitu telaga Nabi SAW. Kolam Nabi itulah. Dikatakan kepada Nabi. Ni malaikat kata kepada Nabi. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan selepas ketiadaanmu. Lalu aku berkata, jauh-jauh kepada sesiapa yang telah merubah sunnahku selepas ketiadaanku. Hadis ni mengisyaratkan bahawa ada di kalangan umat Nabi, walaupun kalau kita tengok dalam huraian hadis, ulama kata hak ni pokok munafik yang berpura-pura ikut sunnah Nabi. Ada setengah-setengah ulama sebut ni orang umat Nabi Muhammad juga, tetapi hak sudah menyeleweng daripada sunnah Nabi. Tidak bicara lagi di mahkamah Allah. Tak tahu lagi keputusan di surga neraka. Tapi nak minum air tak boleh. Sebab itulah ulama kata azab Allah ni azab Allah ni ada 3. Pertama sekali di alam barzah ala kubur, yang kedua di padang mahsyar sebelum neraka. Lepas tu yang terakhirnya neraka. 3 tempat azab. Tu. Dalam kubur ada dah. Kena dah. Orang panggil azab kubur. Di hari akhirat sebelum perbicaraan di mahkamah, kena dah salah satunya tidak dibenarkan minum air. Lepas tu dirasakan susah semasa berdiri pada masa dengan panas mata. Itu contoh-contoh azab. Tapi bukan besar. Hak paling besarnya neraka tu. Hak tu berat sekali. 3 tu. Baik. Adapun orang yang menukar sunnah Nabi dan menggantikannya dengan bid'ah, maka sesungguhnya dia akan dihalau dan dijauhkan daripada meminum satu-satunya sumber air, iaitu telaga Nabi. Bahkan dikatakan kepada Nabi, engkau tidak tahu wahai Muhammad, selepas engkau meninggal dunia, ada di kalangan umat engkau yang telah merubah sunnah engkau. Maka lalu aku pun berkata, jauh-jauh. Pergi jauh, jangan mari dekat telaga aku ni. Begitulah maksud dia. Baik, seterusnya. Kerana itu, anda terus baca terjemah lah mudah supaya lebih cepat.
Sebab kita ni baru prinsip yang kedua. Kerana itu, setelah kita faham perkara tadi, maka wajib bagi setiap orang yang ingin mendapat kebaikan untuk dirinya, ingin mendapat keselamatan untuk dirinya, mesti dia menjauhi hawa nafsu dan bid'ah dan sentiasa berpegang kepada sunnah dalam setiap urusannya, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat yang baik radhiyallahu anhum. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Bani Israel telah berpecah kepada 72 millah, 72 kelompok. Dan umatku berpecah lebih teruk lagi, sampai 73 kelompok. Semua mereka ke neraka kecuali satu kelompok saja. Maka sahabat bertanya, siapakah satu kelompok yang berjaya itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, mereka itu adalah orang yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Hadis ni sangat jelas. Makna hak selamat ni tak kira siapa, keluarga Nabi ke, ahlul bait ke, popok Habib ke, hak tidak Habib ke, popok Syarifah ke, popok Sayyid ke, popok kita ni hak tak ada nama, tak tahu mari mana popok kita ni dah. Akan selamat kalau ikut sunnah Nabi. Satu je jalan dia. Sebab tu ahli hadis kata, tak ada satu hadis pun Nabi kata semata-mata keluarga Nabi akan selamat kerana dia keluarga Nabi. Tak ada. Tak ada dia. Tak usah carilah. Kalau ada, mari kita nak tengok. Tak ada. Ulama kata tak ada. Bahkan Nabi sebelum masa dia hidup, dia ayat dah kepada Fatimah, pada keluarga dia lah. Cuma anak Nabi Fatimah. Mana Fatimah binti Rasulillah. Kalau nak selamat, mu kena ikut aku sebagai Nabi. Walaupun mu anak aku semata-mata jadi anak aku, kerana anak aku tak selamat. Cuba tengok anak Nabi Nuh. Mati kafir. Bapa sebab tidak ikut sunnah ayah dia. Jadi isu nak selamat ni bukan kerana keturunan, tapi kerana ittiba' sunnah. Itu jelas. Dalam agama kita dia jelas. Jelas. Tu. Sebab itulah Islam ni kan, dia adil untuk semua. Kita yang tidak tahu asal-usul. Siapa dia boleh sebut? Siapa ni? Datuk dia saja kelima. Siapa dia boleh sebut? Ana boleh sebut berapa ya? Maknanya kita tak tahu asal-usul kita. Setakat 4, 5 pun tak boleh nak sebut dah. Ayah boleh lagi. Datuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tak tahu. Tak apa. Asalkan kita ikut sunnah Nabi dengan jelas kita belajar, insya-Allah kita akan bertemu dengan silsilah keturunan kita kalau sama-sama masuk syurga. Tu ada hadis bu. Salah satu nikmat syurga hadirat, kita akan temu dengan keluarga kita, datuk kita. Ni orang panggil silsilah keturunan kita. Hak kita tak kenal di muka dunia. Kita akan jumpa kalau masuk syurga lah. Tu nikmat besar tu. Oh, rupanya kita ni orang Arab kalau begitu nyasar ni. Lega, tak apalah. Oh, rupanya lanung, tapi lanung lepas tu dia bertaubat. Tapi lanung lah asalnya, tak apa. Lanung ke lanung lah asal masuk syurga. Nah, tak apa. Tu hadirat. Nikmat besar sebab tu dalam hadis sebut, dalam syurga ni sama-sama keluarga dia ada makan besar. Ada. Oh, dia kata ni anak-anak kita dia buat makan besar, suka nak ya. Sebab tu lah ni hadirat kita kena usaha sebelum mati biar kita ni betul-betul ikut sunnah Nabi. Betul, biar tepat. Tu. Kalau nak selamat. Baik. Jalan untuk memperolehi sunnah ini adalah dengan bersungguh-sungguh belajar syariat yang dibina berdasarkan kepada Quran dan hadis-hadis Nabi. Sehingga seseorang Muslim itu, dia menyembah Tuhannya dengan dalil yang jelas. Dan dia menurut petunjuk Nabi-Nya dengan dalil yang jelas. Itu tujuan kita belajar tu. Nak biar kita jelas Tuhan nak ke apa. Dan nak tahu kehendak Allah ni, kena tahu ajaran Nabi dia. Sebab Allah sampaikan kehendak dia melalui Rasul dan Nabi dia. Dia tidak direct pada kita. Sebab tu hadirat ulama buat kaedah. Sesiapa katakan dia terima maklumat direct dengan Allah, sesat orang itu. Sebab Allah tidak urus begitu kehidupan. Kita ni nak tahu gapo dia Tuhan nak, dia melalui Rasul dia, melalui utusan dia. Tidak direct. Sebab tu kalau orang kata dia ni dia dapat direct daripada Allah. Tadi saya dengar hadirat. Saya dengar Allah teruk semua ada berat dalam tempat kita ni. Nak menentukan kubur hantu. Kau ada lah ni tu kubur hantu tak tepat. Dia kata tepat lain. Macam mana dia boleh tentukan? Sebab dia berjaya menghubungi secara rohani hantu tu.
Itu dia. Mana dia berhubung secara rohani. Secara rohani. Bukan online. Online ni boleh mana-mana. Boleh. Rohani. Tinggi pada online lagi. Dia boleh direct tanya hantu. Dia boleh direct. Dia tunjuk gambar video tu, duduk tempat lain, dia panjang gitu, diselaputi oleh akar-akar kayu. Dia pengulah ni kata, mana akar kayu tu jaga kubur hantu tu, siapa dia tuduh habis. Dan itu dianggap sah sebagai kubur hantu. Maklumat tu dia dapat secara rohani dengan hantu. Oh, dia kalau nak ngabai biasa pagi gitu. Nah, kalau tidak orang kata pelawak juga biasa pagi gitu. Oh, teruk ada. Boleh buat secara terbuka. Tak ada siapa dia setuh dia, tak ada siapa tangkap dia. Sepatut kena panggil dah tu, kena igat dah tu. Mana kecek lagu ni. Tu dia. Siapa begitu. Jadi kubur adalah ni dakwah kata kubur hantu tu tak betul. Hak kubur sebenarnya hak ni. Daripada mana tahu tu? Kita sudah berhubung secara rohani dengan hantu. Tu dia hati-hati. Lepas tu kalau orang lain dakwa, tak, saya berhubung, saya tanya dia hantu. Dia kata tak, dia kubahri ya. Anak kata mana pula? Sebab itulah hadirat agama ni dia tidak asah atas jalan tu. Sebab jalan tu dia terbuka ruang penipuan seluas-luasnya. Agama Islam kita tegak di atas dalil wahyu. Wahyu dia ada prinsip dia. Orang tak boleh tipu wahyu. Jelas agama kita. Tak usah ngabel lah dalam agama. Tapi kalau kita biar ke jenis-jenis tadi, ada seorang sebut biar nak sebut tu. Ni contoh tempat kita dah ni. Tak masuk lagi dah. Ada seorang tu dia kena pecah. Dia ni seorang tu guru di sebuah sekolah agama. Agama ni agama private lah, bukan hak kerajaan. Seorang lagi tu dia salah seorang pentadbir. Dia kena pecah. Mudir hak pecah dia tu semasa perisytiharan dalam bilik guru lah. Dia kata pemecah tawak berdua ni telah mendapat restu daripada Tok Kenali. Main-main hati-hati. Rupanya sebelum dia nak pecah guru tu dia semaya di masjid. Dia bisik dengan Tok Kenali kata molek pecah lah. Maka dia pun pecah. Katung hadirat hidup. Lagu tu kau orang Islam hidup. Hak kena pecah tu orang adi. Bukan seorang. Dia sebenarnya 3 orang. Hak kena pecah. Semua restu Tok Kenali. Ya Allah hadirat. Main-main. Sebab tu hadirat benda ni dia tak boleh. Kita ni kalau kita tidak jaga prinsip agama dah. Dia jadi katung gitu. Lepas tu kalau kita kata dak. Iyalah tu. Lepas tu Tok Kenali kata dak. Molek kena ambil semula. Lepas tu. Allah hadirat lagu tu hidup orang Islam. Ya Allah. Akan terbuka pintu penipuan seluas-luasnya. Jangan. Hadirat zaman Nabi. Ada tak tahu zaman Nabi ke ada perang sampai mati ribu-ribu orang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, peperangan antara Sayyidina Ali dengan Aisyah, antara Ibnu Zubair dengan kita kata zaman Muawiyah tu, dah kerajaan Bani Umayyah perang mati ramai ketemu. Padahal zaman sahabat tu tak ada bunyi pusar riwayat sahabat gitanya yang berkecuali antara ni Ibnu Umar. Kalau dalam riwayat sirah yang berkecuali tak mau terlibat dengan mana-mana pihak pada zaman sahabat 2000 orang lebih. Tapi tak ada satu pun riwayat kata sahabat-sahabat Nabi ni nak menentukan di antara Muawiyah, Sayyidina Ali siapa betul. Tak ada seorang pergi kubur Nabi tanya. Sedangkan peristiwa ni berlaku di Madinah. Sayyidina Ali ke sahabat besar tu pergi tanya Nabi. Hak mana ni hak betul hai Rasulullah cuayak kan? Nggo kubur Nabi duduk situ ya. Tak. Benda-benda gitu hadirat. Kita tengok. Baik, seterusnya. Cuba kita habiskan sedikit lagi. Jadi cara untuk kita boleh ikut sunnah ni, kita kena belajar bersungguh-sungguh ilmu syariat. Yang mana sumber dia adalah kitab, yakni Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sehingga seseorang Muslim tu kalau dia sembah Allah dengan cara yang betul. Dan kalau dia ikut agama yang dibawa oleh Nabi dengan cara yang betul dan tepat. Maka dengan ilmu selamat dari keburukan. Dengan kejahilan dapat kehinaan dan kerendahan. Dialah pemimpin yang menunjuk ke arah ketinggian. Lampu yang menyinari kegelapan. Demikianlah daripada Rasul datang kepadanya. Daripada Allah lah penghormatan dan kesejahteraan.
Makna orang ni kalau nak dapat izzah, kemuliaan, dia kena ikut Rasul. Dalam agama. Tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Kalau nak selamat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.